Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi untuk pagi ini, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi. Jadi hari ini kita buat kuliah skip berkenaan chapter 3. Kita habiskan chapter 3, iaitu Cruise Control System. Okay. Apa tu Cruise Control System? Cruise Control ni lebih dikenali sebagai Auto Cruise lah. Okay, Auto Cruise. Jadi Cruise Control System ni tujuannya adalah untuk nak maintain kita punya speed tanpa perlu kita tekan pedal throttle ataupun accelerator pedal. Okay, tanpa kita perlu tekan minyak. Okay. Kita cuma set berapa speed yang kita nak. Okay. Kita onkan auto cruise dan cuma kita drive macam biasa tanpa perlu tekan pedal throttle. Okay. Selalunya switch untuk auto cruise ni berada pada bahagian steering lah. Okay, ini adalah contoh auto cruise punya pedal. Okay. Untuk on off dan juga untuk set kita punya speed. Okay. Ini ada pada bahagian steering. Okay. Jadi untuk cruise control system ni dia ada beberapa button yang utama. Okay. Yang pertama adalah button on off button, yang mana kita gunakan on off button ni pada ni. On off button ni adalah untuk kita nak switch on kita punya auto cruise. Okay. Yang kedua adalah set course button. Pada bahagian bawah ni, ini adalah set course button. Set course button ni adalah untuk kita nak maintain kita punya speed, ataupun kita nak set kita punya speed untuk auto cruise. Okay. Ataupun kita tengah drive, kita nak slowkan. Okay. Untuk nak slowkan auto cruise. Jadi kita tekan ke bawah. Okay. Yang ketiga adalah the resume accelerate button. Yang ini. Jika kita tengah on kita punya auto cruise, kita tengah drive, lepas tu kita tekan brake. Bila kita tekan brake, automatic auto cruise akan off. Okay. Jadi bila kita nak on balik, kita boleh set pada resume. Jadi resume ni dia akan cari kita punya speed yang kita dah set sebelum ini. Okay. Yang seterusnya adalah brake ataupun clutch pedal. Okay, ini pedal brake pada kaki ataupun pedal clutch adalah untuk kita nak switch off kita punya auto cruise. Bila kita tekan brake saja, kita tengah drive guna auto cruise, okay, tiba-tiba ada kereta daripada depan, brake mengejut, bila kita tekan brake, auto cruise automatic off. Okay. Itu adalah untuk keselamatan. Jadi switch off adalah pada bahagian brake dan juga clutch. Jadi selalunya untuk cruise control system ni, manufacturer ataupun pengeluar-pengeluar kenderaan dia akan bagi warning supaya jangan gunakan cruise control ataupun auto cruise ketika jalan yang licin. Okay, ataupun ketika hujan. Sebab boleh membahayakan. Okay. Jangan drive guna auto cruise ketika hujan ataupun ketika jalan licin. Okay. Ataupun ketika kabus yang tebal. Okay. Itu adalah untuk keselamatan lah. Jadi untuk auto cruise system ni, yang pertama kali dicipta adalah jenis non-computer control cruise. Okay. Yang jenis tak ada komputer. Yang jenis manual ataupun mechanical kita pakai. Okay. Yang ni dia gunakan 100% kepada sistem mechanical, sistem linkage. Okay. Jadi komponen yang utama dia macam biasa juga. Yang pertama adalah speed set control. Speed set control ni ada pada bahagian steering, sama macam sebelum ni saya cakap. Okay. Ada pada bahagian steering, sama ada steering dekat ataupun dekat dashboard, ataupun ada dekat kita punya apa nama tu, konsol-konsol pada bahagian dashboard, pada bahagian hadapan. Jadi button dia sama juga macam sebelum ni, iaitu button course, accelerate, resume, on, off. Okay. Yang kedua adalah vehicle speed sensor. Untuk non-computer control cruise system yang tak gunakan komputer ni, dia gunakan vehicle speed sensor yang mana dia berkongsi dengan speedometer. Okay. Speedometer, iaitu speed kenderaan kita, hal laju kita tu. Jadi dia gunakan sensor yang sama. Dan yang ketiga adalah cruise control unit transducer. Okay. Yang ini yang dia sebagai
apa nama tu, sebagai ibu lah untuk cruise control jenis non-computer. Inilah kita punya control dia, transducer. Transducer ni dia adalah satu sistem yang akan control kita punya vacuum sebenarnya. Okay, nak control vacuum untuk nak buka kita punya throttle body, butterfly valve tu. Okay, ini adalah transducer yang mana yang ni lah yang akan control kita punya auto cruise. Okay, transducer ni dia akan disambungkan kepada throttle actuator. Throttle actuator ni dia adalah vacuum servo. Yang ni, yang bentuk bulat ni, macam dengan servo brake. Okay, dia adalah vacuum servo yang mana transducer ni akan bagi signal kepada vacuum servo ni untuk berapa banyak dia nak tarik, okay, pada bahagian throttle body. Jadi vacuum servo ni dia direct akan connect kepada throttle body. Okay. Dan yang seterusnya adalah safety release switch. Switch untuk kita nak off-kan kita punya auto cruise, iaitu brake ataupun clutch pedal. Yang ni switch tu terletak pada brake ataupun clutch pedal. Jadi bila kita tengah drive gunakan auto cruise, tekan brake ataupun tekan clutch, automatic switch ni dia akan off-kan kita punya sistem auto cruise. Jadi ini adalah dia punya litar diagram untuk non-computerized cruise control. Okay. Yang mana ini adalah transducer yang akan kontrol pada bahagian servo. Okay. Servo ni dia akan dapat vacuum. Jadi vacuum ni lah yang akan sambung kepada kita punya throttle body. Okay. Untuk buka kita punya butterfly valve yang akan kontrol. Jadi pada bahagian throttle body, okay, ada dua kabel macam ni. Ini yang jenis lama lah. Ada dua kabel. Satu kabel untuk throttle macam biasa. Pada pedal throttle kaki tu, kita tekan minyak kan. Ini satu. Dan satu lagi adalah untuk cruise control. Ini. Okay. Ini adalah untuk cruise control. Jadi kalau kita buka kereta, kita tengok ada dua kabel ni pada throttle body. Jangan terkejut, satu adalah untuk throttle yang biasa, satu lagi adalah untuk auto cruise. Yang ni yang jenis lama. Okay, yang jenis lama yang masih gunakan kabel. Okay, ini adalah transducer cruise control untuk yang jenis lama. Transducer ni lah yang akan kontrol kita punya vacuum pada bahagian brake, pada bahagian vacuum servo yang akan buka kita punya throttle body. Okay. Ni dia punya keratan retas lah. Boleh tengok sendiri. Okay. Jadi vacuum servo ni dia akan gunakan vacuum lah. Vacuum daripada enjin. Okay. Yang mana dia akan sambung dan juga akan disambungkan ke kita punya throttle body. Dan dia ada brake switch vacuum release valve. Jadi bila kita tekan brake ataupun clutch, okay, switch ni dia akan automatik lepaskan kita punya tekanan kat dalam ni, kat dalam servo ni. Okay, bila tekan tak ada tekanan, automatik kita punya throttle body tu akan 100% dikontrol oleh kita punya pedal kaki lah. Okay. So ini adalah dia punya switch brake and clutch valve. Okay, dia punya switch dia tu yang akan sambung kepada vacuum servo. Okay, ni contoh vacuum servo. Sama macam dengan apa nama tu? Servo brake. Okay, kalau awak tengok ada dua benda hitam ni, satunya adalah untuk auto cruise. Okay, ini yang jenis lama. Yang sekarang yang baru jenis computer control cruise. Okay, yang baru semua dah tak pakai dah transducer, dah tak pakai sistem-sistem yang lama mechanical macam tu. Okay, untuk computerized control cruise control, dia adalah dikontrol secara elektronik, yang mana kebanyakannya menggunakan sensor, okay, dan ECU yang akan kontrol kita punya auto cruise.
Okey. Jadi PCM, Powertrain Control Module, okey, ataupun ECU yang akan kontrol kita punya throttle dan juga yang akan operate kita punya cruise control system. Okey. Yang ini untuk throttle kebanyakannya yang jenis computerized control cruise, throttle body dia ada satu motor. Okey. Kita panggil dia sistem drive by wire, yang mana dekat throttle body tu dah dikontrol menggunakan motor. Sebagai contoh, kereta Gen 2 ataupun enjin Gen 2 yang ada dekat bengkel kan. Okey. Yang tu dia jenis drive by wire, yang mana pedal throttle dia tu, okey, pedal throttle kaki dia tu, dia tak ada dah kabel-kabel besi tu. Dia semua gunakan wire. Okey. Jadi desired speed is set by driver and the actual speed is monitored by the system via vehicle speed sensing. Jadi sama juga macam sebelum ni, kita gunakan button-button yang cruise control tu, kita yang akan setkan berapa, dan ECU yang akan monitor kita punya cruise control tu. Sama ada hal laju kita dah sampai ataupun belum. Dia lah yang akan buka kita punya throttle body dan sebagainya. Okay, ini adalah dia punya diagram dia. Daripada command speed signal ni, command adalah kita punya apa nama tu? Button-button yang kita nak set kita punya cruise control, speed, hal laju, okay, dan juga signal daripada sensor yang lain yang akan masuk kepada control unit iaitu ECU. ECU akan gerakkan throttle control. Okay, throttle control signal kepada throttle actuator. Okay, throttle actuator ni adalah pada bahagian throttle body lah. Okay, bahagian throttle body yang mana dekat throttle body ada motor. Motor tu yang akan bukakan kita punya butterfly valve. Okay. Jadi bila motor ni buka, bergerak, dikontrol oleh ECU, jadi enjin dan gearbox akan start. Dia akan bertambah dia punya kelajuan lah. Okay. Dan juga bergantung kepada gear berapa time tu. Jadi gear dan juga enjin akan dikontrol juga oleh ECU. Jadi vehicle speed yang kita set, sebagai contoh kata kita set 80 km sejam. Jika time tu kita tengah drive 70 km sejam, jadi automatic ECU dia akan kontrol kita punya throttle actuator untuk buka lagi kita punya butterfly valve, dan enjin akan makin laju. Okay, speed dia akan makin meningkat jika dah sampai pada speed yang kita nak. Okay, jadi speed sensor akan baca berapa hal laju yang sekarang. Jadi dia akan bagi feedback kepada ECU balik. Okay, sama ada nak stay kita punya throttle ataupun nak tutup sikit throttle ataupun nak buka lagi. Okay, bergantung kepada hal laju yang telah kita tetapkan. Okay. Jadi komponen-komponen yang utama untuk sistem computerized auto cruise, macam biasa, nombor satu adalah speed set control. Sama juga. Ini ada pada bahagian steering ataupun ada pedal dia sendiri dekat bahagian steering. Yang kedua adalah vehicle speed sensor. Jadi vehicle speed sensor ni untuk kenderaan-kenderaan yang moden, yang mana yang pakai ABS, EBD dan sebagainya, dia dah ada wheel speed sensor. Jadi wheel speed sensor ni yang akan baca hal laju kenderaan. Okay. Jadi wheel speed sensor akan bagi direct input kepada kita punya ECU. Okay. Komponen yang ketiga adalah cruise control unit. Okay. Dia ada satu unit sendiri untuk cruise control, yang mana ECU yang menjadi ibu kepada cruise control unit ni. Okay. Dan kebanyakan kenderaan sekarang ni yang mana yang ada cruise control, dia dah built-in sekali di dalam ECU. Okay. Jadi auto cruise tu dia adalah sebahagian daripada di dalam ECU. Yang keempat adalah throttle actuator. Jadi throttle actuator kalau yang dulu kita pakai vacuum servo unit, okay. Yang sekarang kita pakai electric stepper motor. Electric stepper motor ni yang ada pada bahagian throttle body. Okay.
Yang kelima adalah safety release switch. Yang ini pun sama juga, iaitu pada bahagian brake dan juga clutch. Jika kita tengah pakai auto cruise, kita tekan brake atau kita tekan clutch, automatic cruise control akan off. Okay, dia adalah sebagai safety release switch. Ini untuk mengelakkan kita daripada kalau ada berlaku ataupun orang depan brake mengejut, kita pun boleh tekan brake. Okay. Jadi automatic cruise control kita akan off. Jadi untuk komputer cruise control ni juga, jadi selain daripada kita tekan brake ataupun kita tekan clutch untuk kita nak offkan kita punya auto cruise, dan juga selain daripada kita tekan switch off pada kita punya pedal ataupun kita punya apa nama tu, controller tu, auto cruise juga dia akan automatic off jika minimum speed threshold is crossed. Iaitu sebagai contoh, kita kita set pada 80 km sejam, tapi kita tengah naik bukit. Jadi kenderaan kita tu jadi terlampau slow. Sebagai contoh contoh kita naik genting naik genting kan. Kita set apa nama tu 80, tapi disebabkan dia curam, speed kita tu jatuh bawah daripada 50 km sejam ataupun 45. Bila dia sampai ke minimum dia punya speed tu, auto cruise akan automatic off. Yang kedua adalah the speed difference threshold becomes too great between actual and desired speed. Sebagai contoh, kita set kita punya speed untuk auto cruise, contohlah 140 km sejam. 140 km sejam. Tapi time tu kita tengah bawa drive dalam 70 km sejam. Jadi jarak tu ataupun dia punya gap dia tu terlampau besar. Jadi auto cruise dia tak boleh set macam tu. Jika jarak terlalu, jika apa nama tu, speed yang kita set tu terlampau jauh sangat nak sampai. Okay. Selain daripada itu, jika kita punya kereta ada sistem-sistem stability control, sebagai contoh electronic stability program, EBD dan sebagainya, jika ada berlaku apa-apa tindakan yang mengejut, EBD apa semua ni, dia akan ambil alih dan offkan kita punya auto cruise. Jadi ini adalah dia punya diagram untuk cruise control, yang mana semua ni sensor-sensor, ini adalah pada bahagian speed sensor, ini pada bahagian controller, ini adalah pada bahagian controller, dan yang ini adalah pada bahagian actuator yang akan kontrol kita punya speed untuk auto cruise. Apa yang penting dalam cruise control, dari segi design cruise control ni, dia ada beberapa benda yang penting, iaitu pertama, hold the vehicle speed at selected value. Untuk cruise control dia mesti dapat apa nama tu, kekalkan kelajuan yang telah kita setkan. Yang kedua adalah hold the speed with minimum surging. Mana kata dia dapat stablekan kita punya speed tanpa tersengguk-sengguk. Tanpa perubahan gear dia tu, dia tak terlampau tiba-tiba tiba-tiba tinggi, lepas tu rendah, tinggi rendah, tak. Dia akan cuba minimumkan surging. Dia akan ubah gear dan sebagainya dalam keadaan yang lancar. Dia akan slow-slow. Allow the vehicle to change speed. Cruise control dia dapat change kita ataupun dapat ubah kita punya speed daripada speed yang rendah ke speed yang kita tetapkan, ataupun daripada speed yang tinggi kepada speed yang kita tetapkan. Abandon control when brake or clutch applied. Jika kita tekan brake, dia mesti offkan kita punya auto cruise. Store the last set speed. Jadi kebanyakan cruise control kita dapat cari balik ataupun kita dapat simpan kita punya last set speed, laju yang sebelum ni kita set. Jadi tak
tak perlulah kita setiap kali nak pakai, kita kena set baru. Kita boleh ambil yang lama. Okay. Contain built-in safety features. Jadi untuk cruise control, setiap manufacturer dia akan buat safety features yang tersendiri ataupun safety features yang penting kepada kita punya auto cruise. Of course lah, yang pertama adalah tekan brake. Bila tekan brake, automatic auto cruise akan off. Yang kedua, ada juga kenderaan yang dia akan bagi warning jika terdapat kenderaan di hadapan yang terlalu dekat, dia akan keluar lampu warning dekat dia punya instrument panel. Tanda seruan ting 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 ting, dia akan menyala macam tu. Okay. Untuk cruise control system ni, dia ada satu apa nama tu, controller yang digunakan, iaitu PID controller. Okay. Dia adalah programming menggunakan PID. Apa itu PID? Dia adalah proportional integral derivative. Okay. Jadi PID ni adalah satu control system teori yang mana sistem ini adalah yang akan kontrol kita punya bukaan throttle body untuk nak mencapai speed yang kita telah setkan. Jadi apa yang penting di dalam PID control ni, dia mesti dapatkan input iaitu speed signal. Okay. Jadi most of the cruise control system use proportional integral derivative control ataupun PID. Proportional adalah sama dengan, okay, bersamaan. Integral adalah pengamiran dan juga derivative adalah pembezaan. Okay. Integral of speed is distance. Jadi pengamiran bagi halaju adalah distance, jarak. Derivative of speed is acceleration. Okay. Pembezaan bagi halaju adalah pecutan. Jadi PID ini digunakan tiga-tiga, iaitu proportional, integral dan derivative untuk nak dapatkan halaju, okay, yang telah kita setkan. Okay, ini adalah dia punya diagram untuk PID controller. Okay, yang mana set point adalah pada kita punya set button. Okay, dan ini adalah dia punya controller dia, PID controller di dalam ECU. Dia akan baca kita punya set speed dan juga halaju kenderaan. Jadi PID ni lah yang akan baca dia punya perbezaan speed. Okay. Dan dia akan kontrol pada bahagian throttle actuator. Okay. Pada bahagian throttle body. Jadi PID ni lah yang akan bagi signal pada throttle body untuk buka berapa banyak. Okay. Dan enjin akan running sama ada akan makin laju ataupun makin slow, dan vehicle speed kita sebagai output lah. Okay, sebagai output, dan speed sensor adalah sebagai satu feedback. Okay, sebagai feedback. Jadi ini adalah closed loop system. Okay, jadi yang first dalam PID controller adalah P, iaitu proportional. Proportional adalah bersamaan. Okay, proportional bersamaan. Apa yang bersamaan? Apa yang kita set pada kita punya auto cruise, sebagai contoh kita set 80 km sejam. Jika kita tengah drive time tu, kita set 80, kita on, kita tengah bawa 70 km sejam, okay, dia tidak sama dengan 80 km sejam. Bila disebabkan dia tak sama, dia akan cuba dapatkan halaju sampai sama, iaitu 80 km sejam. Okay. Dia akan buka kita punya throttle body, masukkan udara yang lebih, dan enjin akan running makin tinggi. Bila kenderaan dia semakin laju, dia akan sampai pada halaju yang kita tetapkan 80 km sejam. Jadi dia akan stablekan. Bila kita set kita punya 80 km sejam tu, dan keadaan yang terkini adalah 80 km sejam, dia dah jadi persamaan, iaitu proportional. Okey. Okay, untuk proportional ni, jika kita set 100 km sejam kan, contoh. Okay, bila kita
sampai 90 km sejam, throttle body dia akan buka separuh daripada sebelum tu. Okay, daripada dia pecut, dia buka, dia akan tutup balik. Dia akan buka separuh. Lepas tu, dia akan cuba nak sampai ke 100 km sejam. Tapi, bila sebagai contoh kita jumpa bukit. Bila kita jumpa bukit, secara automatik, halaju kita akan makin menurun. Okay, makin menurun. Jadi, dia tak akan sampai ke kita punya 100 km sejam tu. Okay, itu kelemahan untuk proportional. Jadi, untuk mengatasi kelemahan yang proportional ni, dia integral akan ambil alih. Jadi, integral factor ni dia adalah time integral of the vehicle speed error. Berapa perbezaan ataupun error halaju daripada halaju yang kita setkan kepada halaju semasa. Okay. Jadi, perbezaan itu yang akan dikira. Okay. Jadi, integral of speed is distance. Okay. Pengamiran kepada halaju adalah jarak. Jadi, jarak yang akan dikira di dalam bahagian integral ini. Jadi, macam mana dikira? Okay. Sebagai contoh, kereta kita setkan kepada 100 km sejam. Okay. Untuk auto cruise. Jadi, kita tukar kepada meter per saat lebih kurang dalam 27 meter per saat. Okay. Sama dengan 100 km sejam. Jadi dalam 27 meter per saat tu, dalam satu saat, sepatutnya kereta kita pergi 27 meter. Tapi dalam keadaan yang sebenar, kereta kita mungkin pergi 10 meter saja. 10 meter per saat. Disebabkan oleh ada bukit. Jadi disebabkan oleh perbezaan jarak itu, daripada 10, sepatutnya 27, tapi jadi 10 saja. Okay. Disebabkan perbezaan jarak itu, okay, integral dia akan bukakan kita punya throttle body supaya kereta kita boleh memecut sikit. Okey. Jadi integral, okay, dia akan tengok berapa kita punya beza jarak itu. Okay. Lagi besar dia punya beza jarak, lagi besar throttle body akan dibuka supaya kereta kita akan terus memecut. Jadi yang ketiga adalah derivative. Jadi untuk derivative, okay, perbezaan kepada speed, okay, adalah acceleration. Perbezaan kepada halaju adalah pecutan. Jadi cruise control untuk bahagian derivative ni sangat-sangat berguna jika ada perubahan halaju, terutamanya ketika kita naik ataupun turun bukit. Jadi jika kereta kita dalam keadaan slow, okay, sepatutnya kita tengah bawa dalam keadaan halaju yang stabil, tiba-tiba slow, okay, derivative dia akan baca perubahan pada pecutan. Okay. Jika slow, mana kata dia nyah pecutan ataupun negative acceleration. Jadi bila ada negative acceleration, throttle position dia akan cuba bukakan lagi. Okay. Kalau kata ada pertambahan positive acceleration, tengah memecut, okay, jika halaju kita dah sampai 100 km sejam, tapi kereta kita tengah turun bukit, dia tengah memecut. Jadi bila tengah memecut, automatic throttle position dia akan tutup sikit supaya enjin kita tidak memecut dengan laju. Okay, supaya kita dapat stay kan kepada 100 km sejam tu. Jadi itulah PID yang mana ketiga-tiga ini digunakan di dalam auto cruise system. Okay, yang untuk kontrol kita punya. Okay, seterusnya adalah adaptive cruise control ACC. Okay, adaptive cruise control ni dia adalah advance daripada cruise control lah. Okay. Yang kita tahu cruise control, auto cruise, bila kita tengah drive, kita kena pegang steering, kita bawa kan kereta tu, dan halaju adalah stabil, kita tak perlu tekan throttle. Jadi untuk adaptive cruise control, dia adalah untuk kita nak maintain kita punya halaju dan juga jarak kereta kita daripada kenderaan hadapan. Okay, jadi dia akan jaga jarak. Okay. Jadi untuk ACC, Adaptive Cruise Control, dia akan cuba menjaga jarak antara kereta kita dengan kereta hadapan, dan juga mengikut kenderaan
hadapan. Okay. Dia akan cuba ikut kelajuan kenderaan hadapan jika kenderaan tu makin slow daripada yang kita tetapkan. Okay. Kalau kata kenderaan tu makin laju, kita set 100, kenderaan hadapan dah pergi ke 130 km sejam, okay, kenderaan kita akan stay pada 100 km. Okay. Jika kata kita tengah drive 100 tapi kenderaan hadapan bawa 80, kereta kita akan automatic slow down dan akan follow kenderaan pada bahagian hadapan dengan jarak yang kita tetapkan. Okey, ini adalah sebagai contoh. Ini adalah kenderaan kita, okay, ACC vehicle, yang mana kita boleh setkan berapa jarak kereta kita dengan kereta keadaan hadapan. Okey, jadi jika kita tengah bawa auto cruise, ada kenderaan tiba-tiba slow di hadapan, kereta kita akan automatic slow dengan jarak yang telah kita tetapkan. Untuk adaptive cruise control system ni, dia memerlukan satu signal ataupun satu sensor di bahagian hadapan kenderaan, iaitu radar sensor ataupun headway sensor. Headway ataupun radar sensor ni dia akan terletak di dalam bumper hadapan. Jadi radar di hadapan tu dia akan kesan ataupun dia akan cuba cari signal jika ada kenderaan di hadapan. Okay, berapa jarak kenderaan kita dengan kenderaan hadapan. Okay. Jarak tu dia macam dengan sonar lah, dia macam radar lah. Kita main game-game perang kan. Kita tengok dekat radar di mana kedudukan musuh, okay, dalam bentuk gelombang. Macam tu lah. Okay, jadi radar sensor ni dia akan kesan, dia akan bagi gelombang, dia akan kesan jika ada halangan ataupun kenderaan lain di hadapan. Okay. Ini adalah contoh, okay, radar sensor yang ada di dalam bumper, okay, bentuk bulat macam ni. Okay, ini pun sama. ACC sensor, Adaptive Cruise Control Sensor, Bosch punya sistem, radar. Okay, selain daripada itu, Adaptive Cruise Control juga dia menggunakan satu sensor yang lain, iaitu steering angle sensor. Okay, steering angle sensor ni dia terletak di dalam steering, okay, di bahagian tengah-tengah steering tu. Okay, tujuan dia adalah untuk nak mengesan sudut steering, okay, arah mana kita nak pergi, kita punya haluan. Jadi radar dan juga steering angle sensor ni dua-duanya akan bagi signal kepada kita punya ECU untuk bahagian adaptive cruise control, supaya dia dapat detect di mana jarak kita punya kenderaan di hadapan. Jadi radar ni sebenarnya adalah asal dia radio detection and ranging. Okay, itulah nama dia, radar. Radio detection and ranging. Okay, selain daripada radar ni yang digunakan untuk adaptive cruise control, ada satu lagi dipanggil LiDAR. Okay, LiDAR ni adalah laser radar. Radar yang menggunakan laser. Okay. Jadi radar sistem dia adalah menggunakan microwave, gelombang mikro. Okay. Yang mana gelombang tu dia akan pergi ke hadapan dan akan ada reflection. Jadi reflection itulah yang akan tentukan berapa jarak, okay, halangan di hadapan. Okay. Radar not affected by rain and fog. Dia tak terganggu oleh hujan ataupun kabus. Tapi dia boleh dapatkan strong reflection from beach, trees and other normal roadside item. Okay, benda-benda lain di tepi highway ataupun di tepi jalan pun dia boleh reflect juga kita punya signal tu. Jadi itu adalah kelemahan radar lah. Jadi kadang-kadang radar ni dia dia punya gelombang dia tu pergi ke semua arah. Jadi signal dia tu kadang-kadang tak sampai balik ke kita punya radar sensor. Okay. Kelebihan dia, radar sistem ni dia boleh disembunyikan di belakang bumper. Jadi kita tak nampak lah benda tu seketul kat depan. Okay. Berbanding dengan LiDAR sistem, okay, LiDAR dia menggunakan laser diode, dia menggunakan laser, okay, yang mana dia diletakkan di hadapan bumper. Okay. Untuk dalam keadaan cuaca yang biasa, cuaca yang ideal, sistem ini yang paling reliable lah, paling bagus berbanding dengan radar sistem. Dia lebih tepat. Okay, dia punya pancaran itu akan lebih
dapat data yang lebih tepat berbanding dengan radar. Sebab dia punya deflection kurang. Tapi dia tak reliable jika cuaca yang berubah-ubah. Sebagai contoh, waktu hujan ataupun waktu kabus. Signal daripada laser tu dia akan terganggu. Okay. Dan sensor dia kena terdedah. Berbanding dengan radar, radar boleh sembunyi dekat belakang bumper. Untuk LiDAR, dia kena terdedah. Okay. Jadi, LiDAR sistem ni sebenarnya dah banyak digunakan oleh company-company yang buat autonomous driving. Sebagai contoh, Tesla ataupun Google. Okay, dia gunakan sistem LiDAR ni untuk nak detect keadaan hadapan. Jadi, disebabkan oleh Tesla, dia banyak buat autonomous driving kenderaan yang tak ada pemandu. Okay. Dia antara dia adalah cruise control system lah yang digunakan. Okay. LiDAR untuk nak mengesan jika ada halangan di hadapan. Selain daripada sensor ni juga, input ataupun output untuk cruise system adalah engine management system with electronic throttle control, EMS. Jadi, enjin juga memainkan peranan di dalam sistem cruise control dan juga electronic brake control system with pressure increase capability, iaitu ESP, electronic stability program. Jadi, benda-benda ini sensor-sensor yang ada di dalam EMS dan juga ESP inilah akan memberi input juga kepada adaptive cruise control. Jadi, ini adalah dia punya diagram kepada cruise control, dia punya gambar rajah. Okay, ini adalah radar sensor daripada hadapan kenderaan, yang mana ini adalah input-input yang akan diambil daripada sensor-sensor yang ada pada kenderaan. Sebagai contoh, sensor yaw rate, lateral acceleration, wheel speed and juga steering angle. Okay. Sensor ini akan bagi data kepada kita punya ECU. Okay. ECU akan bagi data juga berkongsi kepada adaptive cruise control punya controller, dan bahagian programming ini, okay, dia akan bagi signal kepada, okay, ini adalah actuator dia, okay, electronic stability program yang akan control braking, gearbox, okay, untuk control kita punya gear berapa, dan juga motronic, iaitu bahagian-bahagian enjin yang akan control kita punya hal laju ataupun kita punya bukaan throttle. Okay, ini adalah contoh daripada Bosch system. Okay, secara umumnya Adaptive Cruise Control ACC ini, dia punya operational features dan ciri-ciri yang utama adalah cruise control, iaitu dia boleh beroperasi untuk auto cruise. Yang kedua adalah constant gap, dia boleh menjaga jarak daripada kenderaan kita dengan kenderaan hadapan dengan menggunakan sensor, iaitu seperti radar sensor ataupun LiDAR yang ada pada bahagian hadapan kenderaan. Jadi, untuk constant gap ataupun gap jarak yang kita tetapkan, kita boleh set pada bahagian ACC untuk controller. Kita boleh letakkan jarak kenderaan kita berapa meter daripada kenderaan hadapan. Okay. Dan ciri yang ketiga adalah bend detection. Okay, jadi adaptive cruise control ni dia akan ambil input daripada steering angle position sensor. Okay. Jadi jika ada selekoh dan sebagainya, okay, ACC dia akan kurangkan hal laju supaya semasa kita ambil selekoh, dia akan kereta kita lebih stabil dan tidak oversteer ataupun understeer. Okay. Jadi itulah antara ciri-ciri yang ada di dalam adaptive cruise control.